Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya Dr. Muhammad Ramlan bin Muhammad Arsyad, merangkap pensyarah bagi kursus TMJA 3063 Perbandingan Sektor Awam. Kami dari Grup E Kota Bahru terdiri daripada 6 ahli kumpulan iaitu tugasan kumpulan kami adalah berkenaan dengan perbandingan negara Singapura dan Finland. Kita lihat kepada pengenalan latar belakang Singapura dan Finland. Singapura merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara iaitu di hujung selatan semenanjung Malaysia. Ia mempunyai pelbagai kaum seperti Cina, India, Melayu dan warga asing yang datang berhijrah untuk bekerja di Singapura. Singapura juga mempunyai bilangan populasi yang dianggarkan sebanyak 5.6 juta mengikut bancian pada tahun 2021 dengan keluasan negaranya sebanyak 7,286 km persegi. Negara Singapura mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di Asia Tenggara berdasarkan kepada peta kepadatan penduduk ASEAN. Manakala, negara Finland pula merupakan negara di Eropah Utara yang bersepadan dengan negara Swedia, Norwegia dan Rusia dengan keluasan sebanyak 3,38,000 km persegi dan mempunyai kepadatan populasi lebih kurang 6 juta orang. Negara Finland adalah negara yang mempunyai jumlah pendapatan tahunan yang tertinggi dalam dunia dan mencapai kemakmuran negara dan mencapai kemakmuran rakyat yang tinggi. Pada rajah ini, kita dapat melihat kadar KDNK yang meningkat sebanyak 1.3% tahun ke tahun pada suku pertama melebihi pengucupan 2.4% yang dilihat pada S4 2020 dan peningkatan ketara pada pengembangan 0.2% daripada anggaran lanjutan April. Penambahbaikan suku pertama dari segi tahunan adalah secara menyeluruh dengan sektor pembuatan, pembinaan dan perkhidmatan semuanya menyumbang kepada peningkatan dalam aktiviti. Dari sudut ekonomi, Singapura mempunyai kedudukan ekonomi yang terkaya di dunia, menjadi pusat keuangan keempat terunggul dan sebuah bandaraya global metropolitan yang penting dalam perdagangan dan keuangan antarabangsa, menjadi tempat persinggahan kapal-kapal antarabangsa berlabuh dan mempunyai aset ketenteraan yang tercanggih dan terkini berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Manakala bagi negara Finland pula, Finland diketuai oleh pemimpin yang muda, Perdana Menteri yang berusia 34 tahun dan merupakan wanita paling muda di dunia menjadi Perdana Menteri. Finland mempunyai keluasan 338,440 km persegi. Rakyat Finland mempunyai pendapatan yang tetap dan mereka juga dikenakan cukai yang tinggi dalam negara. Finland dipercayai salah satu negara paling bersih di dunia dan bebas dengan kegiatan rasuah. Negara Finland bergantung pada sektor teknologi, industri logam dan perhutanan. KDNK di Finland purata 119.96 USD bilion dari tahun 1960 hingga 2021. Okey, kita lihat perbandingan dari aspek kesihatan. Sistem penjagaan kesihatan di Singapura dibiayai oleh kerajaan dan majikan mereka. Kecanggihan peralatan perubatan Singapura juga telah menjadi hub perubatan terkenal di Asia. Perbelanjaan kerajaan untuk penjagaan kesihatan hanya sebanyak
3.5% KDNK. Manakala di Finland pula, negara mereka memberi layanan bertaraf dunia kepada rakyatnya untuk menikmati kemudahan yang moden. Finland juga menawarkan fungsi penjagaan kesihatan sejagat kepada warganya. Rakyat Finland mendapat pelbagai kemudahan dengan kos rawatan dan bil perubatan yang berpatutan. Okey, kita pergi kepada pendidikan pula. Dari segi Singapura dan Finland menjadi sebuah pusat pendidikan terkenal yang disediakan di bawah Kementerian Pendidikan Singapura. Terbagi kepada dua, iaitu pendidikan negeri adalah diberi subsidi, manakala pendidikan swasta dibantu oleh pemerintah kepada warga negara Singapura. Pendidikan yang percuma dalam menghasilkan rakyatnya berpendidikan tinggi dan menggalakkan rakyatnya belajar. Dari segi negara Finland pula, meningkatkan kemudahan pembelajaran dengan kelengkapan teknologi yang berkualiti tinggi di mata dunia. Tersedia beberapa universiti swasta dan awam antarabangsa yang terhebat di dunia dalam melestarikan pendidikan yang berkualiti. Didikan awal inilah yang menyebabkan segala pendidikan di negara Finland bermula seawal 7 tahun. Hubungan dengan organisasi antarabangsa. Bagi negara Singapura menjalinkan hubungan dengan negara luar bagi dapatkan segala keperluan dalam pelbagai sektor dalam memastikan kemajuan negara. Singapura juga mengadakan hubungan dengan Pertubuhan Pendidikan Sains, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, National Association of Private Educational Institutions, tapi Singapura juga telah mewujudkan negaranya sebagai pelabuhan tersibuk dunia dengan kedudukan yang strategik. Selain itu, Singapura mengadakan hubungan diplomatik dengan 187 negara di dunia serta dapat menggalakkan pentadbiran, pembangunan dan kemajuan ekonomi negara dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), negara Commonwealth dan pergerakan negara-negara berkecuali. Manakala bagi negara Finland pula, Finland telah membuka hubungan dengan negara lain agar seluruh warganya mendapat ilmu dan tahap pendidikan yang berkualiti. Finland juga adalah negara republik dan pemerintahannya dipilih secara demokrasi. Selain itu, negara Finland menjadi keanggotaan negara-negara Eropah sejak dahulu lagi. Perbezaan sistem pentadbiran antara Singapura dengan Finland. Singapura menekankan kepada sektor pendidikan, memberi pendidikan kepada semua warganya secara percuma di pendidikan negeri, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan swasta yang dikenakan pembiayai oleh pemerintah Singapura, dengan menekankan kepada penghayatan dan kepentingan ilmu bermula dari awal lagi kepada seluruh warganya. Manakala di Finland menekankan kepada sektor pendidikan, pendidikan juga diberi secara percuma kepada kanak-kanak dari umur 7 hingga 16 tahun. Memberikan pendidikan yang sempurna kepada rakyat sebagai satu peluang besar apabila rakyatnya berjaya. Dengan menekankan kepada penghayatan dan kepentingan ilmu bermula dari awal lagi kepada seluruh warganya. Perbandingan Singapura dan Finland. Finland sebanyak 56.95% yang juga merupakan kutipan cukai pendapatan individu antara negara tertinggi di dunia. Manakala Singapura ia bergantung kepada jumlah pendapatan tahunan, iaitu pendapatan lebih 1.55 juta sehingga 3.11 juta, iaitu cukai sebanyak 23%. Konsep pentadbiran yang mantap dan kedua-dua negara hampir tiada kes rasuah yang berlaku.